Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah untuk pelajaran tajwid tahun 5 pada kali ini kita akan belajar tajuk Mad Arid Lissukun. Okey, pengertian dia. Apakah itu Mad Arid Lissukun? Dari segi bahasa, bila sebut dari segi bahasa ni maksudnya umum lah, tak semestinya dalam subjek tajwid saja. Dalam subjek apa-apa pun kalau jumpa perkataan ni, ini maksud dia, maknanya umum. Kalau pengertian dari segi bahasa ni umum. Arid tu maksudnya dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu dia yang mendatang. Arid ni maksudnya yang mendatang. Li sukun, li tu saja kerana, sukun mati. So maknanya ada yang mendatang kerana sukun, kerana mati. Oleh itu mad arid disukun maksudnya hukum mad yang mendatang kerana sukun. Hukum tu dia tiba-tiba ada kerana sukun. Okey, dari segi istilah, mad yang berlaku disebabkan pertemuan huruf mad dengan sukun yang terhasil akibat wakaf. Bertemunya huruf mad, apa huruf mad? Alif, waw atau ya dengan sukun akibat daripada wakaf. Sukun tu disebabkan wakaf. Maknanya asalnya kemungkinan huruf yang terakhir tu berbaris tapi dia diwakafkan. Kemudian bertemu pula dengan huruf mad. Maka jadilah hukum mad arid lisukun. Okey, contoh. Ar-Rahmanir Rahim. Perkataan Ar-Rahim pada asalnya adalah dipanjangkan secara mad asli. 2 harakat. Kan ya tu, Ar-Rahim tu, ya tu sebelum dia ha tu berbaris bawah. Maka kat situ hukum mad asli ataupun mad tabi'i. Panjang dia 2 harakat. Jika disambungkan bacaan dengan ayat selepasnya, maksudnya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin sambungkan. So Rahim tu kekal, 2 harakat dia kekal mad asli. Tetapi apabila diberhentikan Ar-Rahmanir Rahim, kita tak sambung Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, tak sambung. Berhenti kat situ. Bila diwakafkan, maka perkataan Ar-Rahim tu hukum mim yang asalnya kasrah tu Ar-Rahimi kan, mim tu kasrah tapi dia disukunkan, maka keadaan itulah yang dimasukkan dengan huruf mad bertemu dengan sukun yang mendatang. Arid, sukun tu mendatang kerana wakaf. Itu maksud dia. Arid sukun. Okey, kadar harakat, berapa kadar harakat dia? 2, 4 atau 6 harakat. Kadar 2 harakat ni sesuai untuk mereka yang membaca Al-Quran secara tadwir, secara sederhana. Ini biasanya orang yang menghafal Al-Quran, bila dia nak mengulang hafalan tanpa melihat mushaf, tanpa melihat Al-Quran, biasanya dia akan baca dengan agak laju. Jadi untuk mengekalkan hukum tajwid, ma'arif sukun ni dia baca 2 harakat je. Okey, dan kadar 6 harakat pula sesuai untuk mereka yang membaca Al-Quran secara tartil, itu perlahan ataupun tahqiq, baca dengan teliti. Biasanya kalau orang yang baca dengan teliti ni, dengan perlahan ni, dia panjang dia baca ma'arif sukun tu 6 harakat. Mana pula yang 4 harakat ni? 4 harakat ni maksudnya majoriti orang baca 4 harakat. Okey, peringatan, jaga konsistensi, maksudnya jaga kekalkan. Jika kita bertemu dengan ma'rif sukun dalam ayat pertama tu, ma'rif sukun ayat pertama tu kita baca 4 harakat. So kalau ayat-ayat seterusnya, kalau ada lagi hukum ma'rif sukun, kita kena baca 4 juga, 4 juga, 4 juga. Kenapa? Demi memelihara keindahan bacaan kalamullah. Kalam Allah ni, Al-Quran ni kalam Allah kan. So nak memelihara keindahan bacaan dia tu, kita samakan. Kalau 4 harakat, 4 harakat je semua. Kalau 6 harakat, 6 harakat je semua. Kalau 2 harakat, 2 harakat je semua. Kesimpulan dia, 3 syarat berlakunya mad arid sukun. Okey, macam mana boleh berlaku mad arid sukun ni? 3 syarat dia. Yang pertama, bila berhenti bacaan berhenti pada hujung kalimah. Jika tidak, ia kembali menjadi mad asli. Macam tadi Ar-Rahim tadi kan. Kalau tak berhenti, kalau sambung terus Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, dia akan kekal jadi mad asli. So nak jadikan mad arid sukun mesti berhenti bacaan. Yang kedua, sukun akhir, huruf yang terakhir tu mesti disukunkan, dimatikan. Yang ketiga, sebelum huruf akhir ada huruf mad. Dalam Ar-Rahim tadi huruf mad dia apa? Ya. Sebelum ya tu baris bawah. Sebelum huruf akhir kita sukunkan itu mesti ada huruf mad, alif waw ataupun ya.
Okey, sekian saja pembelajaran untuk tajuk Ma'arij Sukun ni. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.